Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, malam ni patutnya kita tak ada kuliah, baru kuliah. Saya pun silap pergi. Tuan-tuan macam mana tahu kita ada kuliah? Nah, RTM pun tak tahu kita ada kuliah, dia tak main. Dia ingat baru sangat kita. Patut malam ni kita bagi rehat sehari. Baru 3 hari untuk turut, tapi dah abang dah ada buat. Sian mengaji tiap hari tak larat. Takut terlebih cerdik. Al-hadithu tasi' ashar, hadis yang ke-19. Al-hadithu tasi' al-ashar, aunullahi ta'ala wa hifzuhu wa nasruhu wa ta'yiduh. Pertolongan Allah Azza wa Jal, wa hifzuhu dan jagaannya, wa nasruhu dan pertolongannya, wa ta'yiduhu dan bantuannya. Ta'yid ni dia apabila kita memperkuatkan, dan pengkukuhannya, Allah kukuhkan kita. Maka sebab Arab kata wa ayyadahum, maka Allah mengukuhkan mereka. An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي حديث حسن صحيح. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayat yang lain daripada yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga dalam riwayat Abad bin Humaid disebut ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fis shiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis ni selalu dah kita baca. Cuma hari ini kita hurai sikit, dan insya-Allah kita akan tengok beberapa perkara dalam hadis. Kita sebut hari itu bahwasanya Ibnu Abbas banyak hadis-hadis yang dia baca, kebanyakannya dia tak ambil langsung daripada, tak ambil secara langsung daripada Nabi SAW, disebabkan kerana dia masa Nabi masih kecil lagi, masih budak lagi, Nabi wafat
dia masih budak lagi. Namun di sana ada beberapa hadis yang mana Ibn Abbas memang ambil terus daripada Nabi SAW, dan ada kaitan dengan dia. Antaranya ialah hadis ni. Di samping hadis di mana dia tidur di rumah mak saudara dia, iaitu Maimunah, yang mana dia bangun, dia solat di belakang Nabi sebelah kiri, kemudian Nabi ubah dia di sebelah kanan. Kemudian sebelum nak solat tu, dia tengok Nabi bangun, dia pergi ambil air kepada Nabi SAW untuk Nabi berwuduk. Dan kemudian ketika Nabi ambil air tu daripada dia, Nabi doa kepada dia supaya Allahumma alimhul kitab wal hikmah, ya Allah alimkan dah dia kitab dan hikmah. Berkat daripada doa Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jadi alim dia, digelar sebagai turjumal Quran. Sehingga ulama-ulama salaf menyebut bahawasanya jika Rom dan Parsi mendengar Ibn Abbas menafsirkan Quran ketika mengajar dekat dengan Kaabah, nescaya mereka akan menganut Islam. Lahir daripada Ibn Abbas anak-anak murid Ibn Abbas yang hebat-hebat, Mujahid dan seumpamanya, yang mana alim di dalam Quran, berkat daripada doa Nabi SAW. Ibn Abbas ni adalah sepupu Nabi, kerana Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah merupakan pak saudara Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang dia masuk Islam agak lewat. Tapi dia dalam rekod dia tak lawan sangat Nabi. Dan Nabi SAW kita kenal dalam hadis di mana dia bagi kelonggaran kepada Al-Abbas untuk tak tidur di Mina, tidur di Mekah semasa haji, disebabkan keperluan tertentu. Ini panjang di dalam bab haji. Pak saudara dia, pak saudara Nabi SAW ni ramai, tapi pak saudara Nabi yang paling besar jasa dan kedudukan dia di sisi Nabi ada beberapa orang lah. Yang awal yang Nabi sayang, yang ada kedudukan dia ialah siapa dia? Abu Talib. Abu Talib, Nabi sayang ke Abu Talib. Nabi doa supaya Abu Talib ni kalau boleh dia masuk Islam. Nabi seru dia kepada Islam. Dia tolong Nabi semua benda. Dia tolong Nabi semua benda, tapi dia tak mau masuk Islam. Kata dia, hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyara dinah. Jangan sampai orang pun duk kata Abu Talib pun ubah agama juga. Kerana dia sayang kat kaum dia. Tapi Abu Talib dia sacrifice, dia telah korban. Nabi SAW dipulau oleh kaum musyrikin, Abu Talib turut terpulau. Semua yang Nabi kena, semua dia kena. Ada riwayat yang lemah, yang kata dia mai pujuk Nabi. Nabi kata, ya am law kana syam law wada'u syam fi yamini wal qamara fi yasri ma taraktu hadzal amr. Hadis riwayat ini lemah, bukan hadis yang sahih, tetapi menunjukkan bahawasanya Abu Talib ni dalam apa pun ceritanya, Abu Talib ni banyak tolong Nabi SAW. Sebab itu pada hari Nabi SAW, Abu Ya'la meriwayatkan, disebut juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, di mana ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bapa saudara dia bapa dia masuk Islam, dia menangis. Pasal dia biasanya bila Abu Bakar ni untung dibandingkan orang lain. Abu Bakar ni semua family dia masuk Islam. Mak dia masuk Islam, pak dia masuk Islam, anak-anak dia masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Abu Quhafah, dia datang kepada Nabi SAW, rambut dia sorghum putih. Nabi suruh dia pergi inai rambut dia. Dia mari masuk Islam.
Dia letak tangan berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Abu Bakar menangis. Masa ni dah hujung-hujung dia masuk Islam. Nabi kata, wa ma yubkika ya Abu Bakar, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, la antakuna yadu ammika makanan yadahu makanan yadihi yubayi'uka 'ala al-islam ahabba ilayya min an yakun. La antakuna yadu ammika makanan yadihi yubayi'uka 'ala al-islam hatta istaqarrat 'aynak ahabba ilayya min an yakun. Jikalah tangan bapa saudaramu berada di tangan bapa aku sekarang, berbai'ah kepada engkau untuk menganut Islam, lebih aku suka daripada bapa aku sendiri menganut Islam. Abu Bakar menangis sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia tahu antara benda yang Nabi rasa macam tak seronok ialah Abu Talib tak masuk Islam. Pasal Abu Talib ni dia telah tolong Nabi banyak. Last pasal akhir hayat dia, Nabi pergi pujuk, dia tak mau. Dia kata jangan sampai orang ramai kata Abu Talib pun ubah agama. Bila bapa Abu Bakar Siddiq masuk Islam pada akhir-akhirnya, masa tu Abu Talib dah meninggal dah. Patutnya hari itu adalah hari kebahagiaan bagi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menangis. Dalam riwayat Abu Ya'la dia kata bahawasanya, dia kata yang tadi, kalaulah tangan bapa Abu Talib berada di tempat bapa aku sekarang, lebihlah aku suka daripada bapa aku menganut Islam. La antakuna yadu ammika makana yadihi yubayi'uka 'ala al-islam hatta istaqarrat 'aynaka ahabba ilayya min an yakun. Kalaulah tangan bapa saudara engkau berada di tangan dia sekarang, berbai'ah kepada engkau untuk Islam sehingga matamu menjadi gembira, lebih aku suka daripada dia menganut Islam. Artinya sayangnya Abu Bakar ni pada Nabi. Dia rasa aku seronok bapa aku masuk Islam, tapi Nabi tak seronok. Bapa saudara dia yang bela dia tak masuk Islam. Sebab itu iman Abu Bakar Siddiq, jika ditimbang iman dia dengan iman umat ni, beratlah iman Abu Bakar Siddiq. Pun begitu Syiah kata dia kafir. Syiah kata Abu Bakar kafir. Bapa saudara Nabi yang lain yang Nabi sayang ialah Hamzah. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi menyebut Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketua orang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib paling banyak hebat dalam hayatnya membela Nabi SAW. Dia tibai Abu Jahal. Dalam riwayat Ibn Hisham, bila dia balik, dia tengok dia duk buli Nabi, dia naik semangat, dia masuk agama anak saudara dia. Bila Hamzah masuk, bila Umar masuk, orang Islam boleh panggung kepala sikit. Dalam perang Uhud dia dibunuh. Wahsy, orang kulit hitam, dia lembingkan Hamzah. Nabi duka cita dengan kematian Hamzah. Nabi ingat ke Hamzah. Pak saudara Nabi hak lain hak tak boleh pakai Abu Lahab lah.
Pak saudara Nabi hak lawan Nabi hebat juga. Siapa dah? Abu Lahab lah kan. Pak saudara Nabi yang dia tak lawan Nabi tapi dia lambat masuk Islam ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa kepada Ibn Abbas. Anak dia ni Abdullah bin Abbas, hak kita cerita tadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan bapa dia, qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari. Khalf ni dia radif, dia tunggang ni, dia tunggang unta ke kuda, dia duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam, Nabi kata wahai budak. Senaknya anak saudara dia kecil wahai budak, kata Nabi. Nabi ni dia panggil ni bukan macam kita panggil wahai budak, tu cerita lain. Wahai budak ni panggil Allah, wahai budak, ya ghulam, inni uallimuka kalimat, aku ajar engkau kalimat, aku ajar engkau perkataan-perkataan. Ihfazillah yahfazuk, jaga Allah, Allah jaga engkau. Satu. Kedua, ihfazillah tajidhu tujahak, engkau jaga Allah, engkau dapati Allah ada di depanmu. Yang ni dia bahasa dia tinggi sikit. Kadang-kadang kita dapati Nabi SAW bila cakap tentang soal kerohanian ni, dia bahasa tu dia tinggi sikit, dan bahasa tu kadang-kadang dia berbunga sikit sesuai dengan kerohanian tu sendiri. Dan ini mempengaruhi sebahagian golongan sufi untuk kadang-kadang dia membahasa dia tu kadang-kadang tinggi sikit, cuma kadang-kadang dia pi tu pi lebih lajak daripada sempadan hak patut kadang-kadang lah. Kadang-kadang tak lajak tak apalah kan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah ke Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, bila kau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Okey, kita syarah yang ni dulu. Yang pertama, Nabi SAW ni dia cara dia bergaul. Nabi ni dia satu peringkat dia rakyat, duduk di Mekah dia rakyat. Satu peringkat dalam hayat Nabi ni pemimpin masa depan oleh orang Mekah, orang Arab ke dia, orang panggil Al-Amin. Kemudian Nabi SAW dianggap sebagai musuh orang Mekah kerana bawa ajaran Islam. Kemudian ditindas oleh orang Mekah, terpaksa menyorok. Dia keturunan mulia, keturunan bangsawan, tapi dia terpaksa dalam keadaan sentiasa jadi bahan cerita orang Mekah. Gila, tukang sihir, macam-macam ada saja. Kalau mesyuarat tu di Darun Nadwah tu, mesyuarat dia mestilah ada agenda Muhammad lah. 13 tahun dalam keadaan yang macam tu. Kemudian mula kena tindas pulau, halau, tak bagi jual beli, tak boleh orang berniaga dengan mereka. Bani Hashim, orang pulau, kaum pulau tak mau bercakap, mai ke masjid orang tak mau bercakap sikit lagi. Bani Hashim, Nabi punya kerja dakwah, Bani Hashim kena habis semua. Jangan kahwin dengan mereka, jangan jual beli dengan mereka, sampai tak ada apa, nak makan apa pun tak ada. Dia akan jadi dua keadaan. Pertama, satu Nabi susah, yang kedua perasaan jadi susah. Pasal yang orang yang ikut ni tak apalah, yang tak ikut tu kita akan rasa kalah lah, pasal dia tak ikut tapi dia kena juga. Buat perjanjian, letak di Kaabah.
Nabi terpaksa uruskan rakyat pengikut dia secara dalam diam-diam, hantar pergi Habasyah, jumpa tengah malam. Orang mai semasa haji, Nabi SAW pergi jumpa, beri dakwah di dalam gelap-gelap malam, pergi buat perjanjian Aqabah, cari orang Madinah. Banyak kerja, cari orang Madinah. Siapa aku? Rasulullah, mau tak ikut aku? Sementara orang yang mai haji, semua geng-geng Quraisy dah kempen, jaga hampa mai haji musim ini, pasal di negeri kami ni ada seorang tukang sihir, hampa jangan duduk dengan dia. Kalau hampa duduk dengan dia, habis hampa kena sihir. Ada yang kata juga dengan dia gila. Bila Nabi nak cakap je, dia paman ni nak saudara aku, dia bukan betul ingat. Kacau. Tuan-tuan, cerita lah, kita baca cerita naik pegang selendang, baca nasyid, sedap lah kan, senang, mudah. Tapi Nabi lalui benda ni bukan mudah. Kita kalau orang pulau 7 hari demam tak sangka dah kan, pipi kampung kita semua. Tak nanti pulau, bini buat tak mau cakap 3 hari pening katakanlah tak ada lah bini teruk betul tu kan. Oleh kerana itu, maka ini peringkat yang Nabi lalui. Kemudian Nabi SAW dia sebagai jadi pemerintah, jadi orang utama di Madinah. Apa pun buat kena rujuk kat Nabi. Makhtalaftum fi syai' famaradduhu ila Allah au ila Muhammad. Apa-apa saja yang kita berbeza di sini, kita kena rujuk ke Allah atau Muhammad. Jadi romsak. Tapi Nabi SAW dalam semua peringkat ni Nabi ada. Sebab tu salah satu ciri kepada sirah Nabi SAW tu, dia syumul. Kita nak bab apa? Bab seorang rakyat ada, Nabi pernah jadi. Bab seorang bapa, Nabi pernah jadi. Bab sebagai anak, Nabi pernah jadi. Dalam keadaan tu Nabi anak saudara, dalam keadaan bab apa? Bab kawan, Nabi ada kawan. Bab sebagai apa? Semua Nabi ada. Kalau kita ambil sejarah Gautama Buddha umpamanya, tak ada dia anak bini dia tinggal. Nabi Isa alaihi salam dengan penuh penghormatan kepadanya, tapi dia tidak ada isteri. Dia Nabi yang tak ditikaikanlah Nabi Isa, tapi Allah dia takdirkan dia tak ada isteri. Dia pun tak ada anak. Nabi ada anak. Maka kita dapati proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW semua keadaan. Maka dalam hadis ni Nabi deal dengan budak. Ada Nabi dakwah dengan orang tua-tua, ada cakap dengan pemimpin besar, ada Nabi dakwah dengan budak. Antaranya budak ni ialah Ibnu Abbas. Kalau tidak kita cari tengok Nabi semua cakap dengan orang besar-besar. Hak kecil-kecil tak ada. Dah ada dengan budak Nabi cakap. Ini menunjukkan Nabi SAW sama yang mana Allah Ta'ala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang seorang Nabi yang mana dia ambil berat kepada orang. Nabi SAW sebut pada Ibn Abbas benda yang paling elok. Ya ghulam ihfazillah yahfazk. Wahai budak, jaga Allah, Allah jaga kamu. Kesian perempuan tak ada elektrik ni. Sebaik dia tak buat masa musim perkampungan sunuh. Pasal apa jatuh elektrik ni? Masjid ni dia apa? Dia masjid heritage. Jadi dia tak boleh nak buat apa. Nak paku tak boleh. Nak ni tak boleh.
Nabi SAW kata, ihfazillah, jaga Allah. Kita nak jaga Allah macam mana? Allah tak perlu jaga. Maksudnya jaga hukum hakam dia lah. Kadang-kadang kita sandar perkataan ni, sandar rumah Allah, bukan kerana Allah ada di situ. Maksudnya apa? Ada keberkatan Allah, ada peraturan Allah dalam tu, ada kasih sayang Allah dalam tu. Tapi sandaran tu li ta'zim, untuk membesarkan benda tu. Hukum hakam Allah, rumah Allah. Ibn Jauzi sebut akhbar al-mughaffilin, cerita orang bodoh. Mughaffilin ni, mughaffal ni orang jenis bengong dalam bahasa Arab lah, kan. Dia pergi Mekah, dia balik Mekah, rumah dia terbakar. Dia kata, ya Allah, aku makmurkan rumah kau, kau bakar rumah aku. dia terbakar hal manusia buat. Aku makmurkan rumah kau, yang kau bakar rumah aku, kan. Jadi dia tak faham rumah Allah maksudnya apa? Di mana Allah, rahmat Allah ada di situ. Rahmat Allah ada di situ. Sebab masjid lah, masjid tu tempat sujud, kan. Al-Masjidul Jami', masjid jami' yang mana orang dirikan jemaah, orang dirikan Jumaat. Dia bukan Masjid Al-Jami', Al-Masjidul Jami', Masjid Al-Jami'. Arab ni kalau al sana, al di sini juga dia jadi sifat. Al-Masjidul Jami'. Macam orang Arab, orang kadang-kadang imam, dia panggil Imamul Bukhari, tak betul. Al-Imamul Bukhari. Kalau dari segi language lah, kalau Imamul Bukhari jadi imam tu, imam kepada Al-Bukhari tu. Kalau Al-Imamul Bukhari, imam yang daripada Bukhara. Dari segi bahasa, dari segi language lah. Dalam Arab ni ada cerita Juha, saya duk cerita Juha. Juha ni kepala berdengung sikit lah, kan. Dia pergi masjid, dia kata, liman hadha qasar, ni istana siapa besar, kan. Dia kata, bukan istana, hadha laysa bil qasr, hadha al masjid al jami', yang ni masjid al jami'. Dia kata, rahimallahu jami'an bana hadha al masjid, semoga Tuhan bagi rahmatlah kepada si jami' ni, pasal dia buat masjid. Dia tak ingat jami' tu nama orang. Dah. Baitullah maksudnya bukan Allah dari situ. Maksud apa? Di situ rahmat Allah tu. Ihfazillah maksud jaga hukum hakam, hukum hakam Allah. Jaga apa yang hukum, bukan hukum hakam, jaga benda yang Tuhan suruh jaga. Allah tu sendiri. Manusia ni jaga jiwa dia, hubungan dia dengan Allah. Aduh, susah sekali. Tapi kalau kita tengok alam ni, kita ingat Tuhan. Saya tadi pergi polis, ada anugerah pingat jasa pahlawan kepada bekas anggota polis yang terlibat masa darurat. Saya tengok, saya rasa tersentuh hati saya. Saya tengok mereka ambil pingat lah, semua pakat dapat pingat. Yang main tu ada main dengan tungkat, jalan pun orang nak kena pimpin, ada main dengan kursi sorong, duduk atas wheelchair. Baguslah kan, semangat mereka main kerana orang panggil. Pingat tu bukan untuk mereka, barangkali kenangan untuk anak-anak cucu lah. Tapi kita ingat, macam itulah hidup. Akhirnya pingat ke apa, bukan boleh buat apa dah kat kita. Adalah 10,000 pingat pun, kita tak akan kembali kepada zaman muda lah. Hidup bergerak lagi ke depan. Lama kelamaan orang akan lupa kita. Orang akan lupa kita. Orang akan lupa, orang cakap pasal orang lain pula. Itulah dunia. Sahabat mana pemimpin, saya pernah cakap kat pemimpin nak tinggi dia, satu orang
Saya kata hebat mana pemimpin pun, paling tinggi orang habis-habis, dia habis dah mati, orang buh nama jalan, orang buh nama bangunan, dia tak ada dah orang cakap pula pemimpin hak baru mai. Akhirnya manusia akan hadapi, kalau dia masih hidup, duduklah di rumah dia, ada majlis apa-apa, keluarlah muka dia langsung abang jasa. 2 hari orang baca tu, ada yang baca, ada yang tak baca. Kita lalu satu jalan dan nama datuk tu, datuk ni kita pun tak tahu dia ni datuk apa kan, dia ni siapa. Manusia macam tu. Lepas tu duduk di rumah seorang-seorang, kesian, cerita kanang anak langkau umpama kan. Akhir hayat dia, dia dulu bertahankan negara. Lah kali manusia lupa kat dia, dia pun terpaksa duk bela ayam itik lah kat rumah. Tak padan dengan jasa dia. Hidup ni kalau kita duk harap orang tolong kenang jasa kita, banyak tu. Ada orang kenang, ada hari-hari orang kenang. Orang pun kan nak kenang, tiap hari nak kenang kita. Kita pun kuih duk tua, kuih duk nyanyi. Dulu orang hormat kan kita kan, mai dah tua, Tok Wan nyanyi biar dia. Tapi yang kekal, wal baqiyatus salihat, amalan salih di sisi Tuhan kekal. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita sampai ke ujung hayat. Sampai ke ujung hayat, manusia mungkin melupa, tapi dia tak lupa ingat Tuhan. Mari ke ujung, ke tak larat lah. Dulu boleh bagi sumbangan, orang hormatnya. Ujung-ujung macam tu lah orang sebut, ni sedap Tok Syekh kita ni, ini kawan kita ni, ini datuk kita ni, dulu banyak jasa. Dulu banyak jasa. Kan makan Arab kata. Dulu, it was, dulu. Those were the days. Tu hari-hari yang lepas, yang dikenang. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok orang tua-tua, kita tahu satu hari kita macam tu. Tu orang tua tu boleh agak ada orang duk ikut pegang tangan dia, kita mungkin tak ada siapa pegang, duduk seorang-seorang. Sebab itu ihfazillah, jaga Allah, Allah jaga kamu. Allah jaga kita. Mudah-mudahan dia tak jadikan satu hari kita orang kata apa, terperuk dalam satu tempat yang kita tak mau, kita tak mulia. Maka Nabi pesan kepada Ibnu Abbas masa dia masih kecil, ihfazillah, jaga hukum hakam Tuhan, jaga Allah dalam jiwa kita itu, yahfazka, Allah jaga engkau. Bila Allah jaga ni, dia jaga banyak benda. Manusia ni tuan-tuan, ada banyak benda. Kadang-kadang manusia jatuh dalam hutang, serabut nak semayang tak boleh, paduk fikir hutang. Tapi kalau Allah jaga, mudah-mudahan kita selamat. Kadang-kadang jatuh dalam perbalahan adik-beradik, tak boleh nak tenang. Kadang-kadang Allah jadikan jatuh di dalam masalah anak-anak, serabut. Saya semalam ada hamba Allah kenal, telefon, bini dia lari. Jarang. Dia sakit, bini dia lari. Kata dia lah, bini dia lari. Lari kenang kat orang lain kot, tengok dah sakit dah kot kan. Kita mintalah al-afwa wal-afiyah, kesejahteraan daripada Allah Ta'ala. Jaga Allah, mudah-mudahan Tuhan jaga kita. Manusia ni kalau kutip semua orang, semua berada aib belaka. Tak ada kau satu orang, saya tak ada benda cacat lah, apa nak cari kat aku, jangan duk try. Oh, jangan duk kata benda menyombong lah kan? Ada belakang. Tapi kalau Allah jaga, Allah simpan aib dia, mudah-mudahan. Harap-harap dia simpan di dunia, dia simpan juga di akhirat. Nabi kata mudah je, jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau kita tengok siapa kena kita tak jaga Allah. Wali-wali Tuhan, Tuhan jaga. Ada je orang akan, Nabi pun orang kata, tapi akhirnya Nabi, akhirnya para sahabat dalam keadaan yang mulia. Nak kira orang nak kata, semua orang kata,
tapi Tuhan pelihara. Abu Bakar Siddiq, manusia paling baik. Syiah kata dia tagut paling besar. Kalau pergi ke Iran, tak ada baik Abu Bakar. Berpuluh juta rakyat Iran campur dengan rakyat Iraq, puluh juta, ratus juta, semua maki Abu Bakar dengan Umar. Tapi Tuhan jaga mereka. Hidup mereka dalam keadaan mulia, mati mereka dapat habuan. Tuhan jaga mereka di dunia dan akhirat. Para syuhada pun mati, tapi mati dalam keadaan mulia. Kalau Tuhan tak jaga, Allah jadikan bertaburan urusan kita. Bertaburan urusan kita. Semayang tak ni, nak main masjid tak boleh, kan? Kadang-kadang orang menega. Sebab tu kadang-kadang kita tanya menega, saya tak main masjid, semayang ke apa? Sibuk menega lah. Ish, kadang-kadang tengok pun tak kaya mana. Dia nak, Allah tak campak pun tak campak benda tu. Kita cerita tentang doa Syekh, insya-Allah Allah terima doa. Dia tak tahu nak berdoa. Pergi masuk masjid nak doa, angkat tangan jadi hanyut. Allah tak rezeki. Sebab tu Umar bin Khattab kata, kalau Allah rezekikan doa, tak usah takutlah bab mustajab. Dia rezeki supaya kita doa. Inilah angkat, tak erti nak. Bukan tak erti nak, tangan angkat. Minta ya Allah bagi masalah selesai. Macam mana orang doa ke Allah Ta'ala dengan teriak tangis, dengan minta sungguh hati, dia tak rasa apa, dia rasa hanyut diri dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jaga Allah. Nabi SAW sebut, jaga Allah. Jaga Allah, Allah bagi habuan dia. Tuan-tuan, semua hak ada atas benda atas dunia ni kita berebut belaka. Negeri kecil macam Perlis ni nak ada projek apa? Kan? Kalau nak pergi, kan lain berebut projek kalau ada projek. Tera besar macam negeri Arab minyak pun berebut. Pasal kawan ni ambil, kawan ni tak ambil, kawan ni ambil berapa bilion, kawan ni gaduh dia tak dapat, kawan macam-macam lah. Tapi ada yang paling berharga lagi, yang tak payah berebut, dapat. Apa dah? Syurga. Sebab itu Allah tahu, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang lebarnya, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang disediakan untuk orang muttaqin. Tak ada kita fikir malam Jumaat ke malam apa depa semua pakai duk minta syurga, aku minta ada tempat lagi tu. Ni bukan stadium pergi tengok bola. Pakat tiket hang beli lambat takut tak dapat kot. Enak. Tak ada. Kadang-kadang hak main lambat dapat syurga. Hak duk semayang, duk mai tengok main masjid, mudah-mudahan yang main bagus ya kan. Tak dapat. Abdullah bin Ubay bin Salul, hari awal Nabi mari Madinah, dia kata Rasulullah jemput main rumah aku. Nampak macam baik. Dia kepala munafik, mati masuk neraka dah. Dia menzahirkan Islam, menyimpan kekufuran. Tapi ada sahabat last sekali masuk Islam, ujung-ujung, mudah-mudahan. Ada orang Tuhan rahmat, Abu Sufyan lah lawan Nabi. Perang masa Nabi duduk di Mekah, dia lah juga kepala pakat-pakat dengan geng-geng lain. Geng-geng dia ketua, Nabi kena hijrah. Perang Badar ada babi kes dia juga, perang Uhud pun sama. Tapi ujung-ujung sekali dia masuk Islam. Taklah sama kedudukan Abu Sufyan dengan Abu Bakar. Sahabat pun kadang-kadang bukan tak suka dengan Abu Sufyan masuk Islam last. Tapi dia masuk Islam. Nabi kata, man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin wa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin. Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa masuk Masjidil Haram dia selamat. Pasal dia ketua. Dia masuk Islam. Tak sangka dengan dia masuk Islam.
Ikrimah bin Abi Jahal, pak dia Abu Jahal, dia dulu dengan pak dia team up lawan Nabi, geng sekali. Ujung-ujung dia masuk Islam, dia berjuang, dia berperang bertahan Islam. Insan, dia ada benda dalam hati dia, Tuhan tahu. Syurga tak payah berebut, siapa saja minta ada tempat dia. Maka Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumbalah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi. Sebab itu dalam kita nak tidur kan kita baca kan, Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u, dengan nama Allah aku letaklah lambungku, dengan nama dia juga aku. Fa in amsakta farhamha, dalam riwayat yang lain Nabi kata, Rabbi in qabatta ruh nafsi farhamha, wahai Tuhan, kalau engkau pegang roh aku, tolong kesian kat roh aku, kat nyawa aku. Wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin, kalau engkau lepas baliklah nyawa aku ni, lepas aku jaga ni, tolonglah jaga dia macam mana kau jaga hamba-hambamu yang salih. Sebab itu di kalangan para ulama, mereka suka sebut pada Tuhan, Allahumma inni tabarra'tu ilaika min hawli wa quwwati wal taja'tu ila quwwatika wa qudrati wa hawlika. Ya Allah, aku ni berlepas diri daripada kekuatan dan kemampuan aku berpergi kepada kekuatan dan kemampuanmu. Itu makna la hawla wa la quwwata illa billah. Sebab apa? Sebab kita ni duk pegang, tak apa, hang bergantung dengan aku, jangan takut, kita jamin kawan kita. Lagi aku duk ada ni, hamba jangan takut. Allah, na'udzubillah. Lagi kita berpegang dengan Allah, kita jangan takut. Maka Nabi SAW ajar, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu dapati Allah ada di hadapanmu. Yang ni yang selalu saya sebut, hadis ni pendek tapi manfaat, nak buat payah, faham mudah je hadis ni. Jaga Allah, Allah ada di depan kamu. Semua orang ada masalah. Kadang-kadang dia main masalah, dia lupa. Semalam ada saya cerita ke orang masalah, dia nak main cerita saya kan nak boleh buat apa. Kadang-kadang orang hantar email cerita masalah bapa, saya nak boleh buat apa, tambah baca email serabut main kepala kita lagi dah kan. Sehari-sehari macam cerita manusia masalah. Ni isteri dia yang tu suami dia ni. Simple lah. Nak orang tak ada macam-macam apa petua nak bagi kat orang ni. Kok yang ni petua baca, yang ni pikat di dinding tak apa, tak ada kita. Tapi doa lah Syekh. Salat, doa. Wasta'inu bisabri wassalah. Kata bukan kata inta kerana pun sama je kata. Bila ada masalah tak ada petua apa. Kalau ada mufti kata syekh dia ada petua hebat, Allah kaya lama dia pun seluk poket tak ada duit ke. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Ada masalah, Allahu Akbar, bangun tengah malam minta, ya Allah tolongku ya Allah, tak mampu ya Allah. Apa lagi petua dah abang, kok kata hampir kok angin kuat sikit, hang baca yang ni 3 kali hang tutup esok dia berdengung. Tak ada. Kok ada lah bacaan apa saya nak baca kat dia supaya dia jadi ketak sikit. Tak ada. Ada doa sebahagian yang Nabi baca betul, tapi kan tu la haula wala quwata illa billah.
Itulah makna kepada apa yang kita duk sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Bila kita ni sampai kepada satu peringkat dalam diri kita, duduk orang tak nampak, duduk diri kita, apa-apa pun aku bergantung Allah Ta'ala. Kalau benda tu betul-betul duduk dalam jiwa kita, memang Tuhan tolong kita. Itu makna dia. Bila kita jaga iman tu dalam diri kita, kita tengoklah apa pun mai, lepaslah dia. Sebab tu setengah orang bila Tuhan ni tak ada dalam jiwa dia, mai satu bala kita tengok dia jadi tak betul kepala dia, jadi serabut. Kita tengok masalah tu sikit aja, serabut dia, sebab Tuhan tak ada kat dia. Tapi bila Tuhan ada, kita tengok masalah tu besar mai kat dia. Jadi insyaAllah, insyaAllah kita doa nak buat macam mana, kita doa, insyaAllah, doa, dan Allah tolong, tolong azab.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka dalam ayat ini, dalam hadis ini Nabi SAW sebut, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu dapati Allah di hadapan kamu. Dan insya-Allah kita akan sambung dia punya huraian yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Pasal dia ada panjang ni. Saya nak buka pada soal jawab. Ada soalan? Pasal perkampungan sunnah tu tak boleh nak tanya. Masa tak cukup. Tak ada soalan boleh semayang. Ada soalan? Orang perempuan jarang tanya. Program pra remaja. Sebelum tuan-tuan nak tanya ni, ada program pra remaja anjuran